نبينا محمد صلى الله وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشائخنا ومعلمينا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، وخصوصا إلى حسب الحج علي بن موسى ضمن سلسلة مسلم. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan daripada Allah. Pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan terlebih dahulu saya mohon kemaafan kepada seluruh pegawai takbir dan seluruh ahli jawatankuasa masjid kerana saya banyak kali skip, banyak kali tak mai di masjid tuan-tuan atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi saya mohon maaf, dan tuan-tuan masih lagi terima saya walaupun saya banyak kali tak hadir. Baiknya tuan-tuan nak mengatakan bahawa seluruh jawatankuasa dan pegawai tadbir ini orang saleh. Tuan-tuan tak marah kat saya pun sebab saya lama tak main masjid tuan-tuan. Saya berterima kasih kerana saya dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana Allah temukan kita pada malam ini di dalam majlis untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat yang mai daripada Manjung, jauh tuan-tuan dia mai. Terima kasih dan terima kasih. Apa yang saya nak nyatakan di sini tentang pertemuan kita tuan-tuan, apabila pertemuan kita ini kerana Allah dan Rasul, maka pertemuan ini akan terus menjadi hubungan hingga ke akhirat. Kalau pertemuan kita kerana perniagaan, jika kita tidak ada manfaat pada perniagaan itu ataupun sahabat kita ni bankrupt, kita takkan kawan dengan dia dah, kita takkan jumpa dengan dia dah. Kalau kita bertemu dan bersahabat
kerana harta dunia. Sebab kawan kita ni orang kaya, bila satu hari dia miskin, kita akan tinggalkan dia. Kalau kita bertemu dan berkawan kerana keelokan rupa wajah, bila dia tak cantik dah, kita akan tinggalkan dia, kita akan kurang jumpa dengan dia. Kalau kita berkawan kerana ilmunya, satu hari bila kita jumpa kebodohan dia, kita akan tinggalkan dia. Kalau kita berkawan sebab baik dia, satu hari kita jumpa buruk dia, kita akan tinggalkan dia. Tetapi jika mana kita bertemu dan berkawan, berhubung kerana Allah dan Rasul, tak ada cacat celah pada Allah dan Rasul, kita akan terus berhubung, berkawan sampai akhirat. Inilah yang Nabi janji dekat kita, tuan-tuan. Besok di padang mahsyar, saya selalu ulang benda ni. Ada satu golongan yang mereka mendapat naungan arasy Allah, iaitu mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Bila pertemuan kita ini kerana Allah, contohnya pada malam ni, walaupun perangai saya tak apa nak elok pada pandangan tuan-tuan, duk skip mengajak di masjid tuan-tuan ni banyak bulan, tapi tuan-tuan masih terima saya, maka nyatalah yang perhubungan kita ini bukan atas dasar ilmu, tapi sebab kerana Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ikatan ini, tuan-tuan, besok di padang mahsyar, tuan-tuan dapat selamat dengan saya daripada kesengsaraan padang mahsyar dan daripada kesengsaraan api neraka Allah. Kita besok boleh syafaat mensyafaat antara kita. Kawan ni boleh tolong kawan ni, kawan ni boleh tolong kawan ni. Sebab apa? Sebab kita berjumpa, kita berkawan, kita berhubung sebab Allah dan Rasul. Jadi mudah-mudahan kita dapat terus kekalkan hubungan ini sampailah akhir hayat kita, sampai kita besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita silah ini, hubungan ini Allah terima. Kita bukan tak apa-apa, tuan-tuan, tak mau apa-apa pun. Kita mau amalan yang kita buat ni Allah terima, amalan yang kita buat ni Allah redha, amalan yang kita buat ni Allah kasih. Kalau buat sebab nama, tara mana sangat nama kita, sampai masa besok orang tak sebut nama kita. Kalau kita buat sebab kemuliaan, tara mana sangat kemuliaan dalam dunia ni, sampai masa besok orang akan benci kita dan hina kita. Kalau nak cari, carilah nama di akhirat. Kalau nak cari, carilah kemuliaan di akhirat. Besok nama kita disebut-sebut, di yaumul mahsyar, dipanggil Allah. Berapa golongan yang namanya disebut oleh Allah di padang mahsyar kelak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab Risalah Adab Sulukul Murid ini, muka surat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang rugi,
yakni wal khasir ini, dari segala arah adalah orang yang menginginkan dunia. Orang yang rugi, kata musannif, adalah orang yang menginginkan dunia. Pasal apa, tuan-tuan? Orang yang menginginkan dunia ni dia rugi. Sebab dunia ni dia melalaikan kita dari akhirat. Dia bawa kita lalai. Kita jadi lalai kepada akhirat. Sebab itu kita rugi. Ruginya sebab apa? Sebab kita meninggalkan amalan-amalan akhirat. Kedua, ruginya sebab dunia ni dia selalu membimbangkan kita. Yang selalu bimbangkan kita semua bab dunia. Akhirat ini tak pernah bimbangkan kita, tuan-tuan. Tapi kita jadi bimbang sebab kita tinggalkan akhirat. Yang selalu jadi membimbangkan kita dunia. Macam mana nak bagi cukup duit, macam mana nak cari duit, macam mana yang sering bimbangkan kita dunia. Akhirat tak pernah bimbangkan kita. Pernah tak dalam hidup kita ikut bimbang macam mana ya, nak baca Quran, macam mana nak semayang sunat, macam mana kita nak bangun malam, macam mana kita nak berzikir. Sebab akhirat ini menenangkan. Dia tak pernah nak bimbangkan kita. Dia tak pernah meresahkan kita. Sebab itu ada doa, tuan-tuan, ta'awuz. Ta'awuz yang dibaca oleh Nabi SAW. Kalau ikut almarhum orang tua saya, dia baca ni pada waktu sahur 2/3 malam supaya kita ini dihilangkan keresahan dunia dan keresahan akhirat. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan kepayahan dunia dan kesusahan dan kepayahan hari qiyamah. Jadi kita ini sentiasa minta perlindungan Allah daripada dunia yang sering membimbangkan kita. Yang ketiga, dunia ini dia membinasakan agama kita. Pasal apa agama binasa? Sabit ke dunia lah kita bertelagah. Kita tak pernah telagah pasal akhirat. Kita tak pernah bergaduh pasal akhirat. Tapi kita bertelagah pasal dunia, pasal harta, pasal tanah. Maka kenapa jadi binasa agama? Maka dengan sabit dunia tadi, kita telah binasakan agama kita. Kita jadi pemarah, kita jadi pedengki, maka rosak agama kita. Kita jadi bermusuh-musuh sesama kita. Jadi sebabkan dunia ni, agama ni jadi binasa. Maka dunia ni dia membinasakan agama. Sabit dunia ni, tuan-tuan, kita berkelahi. Padahal kita semua tahu dunia ni kita akan tinggalkan. Yang ni hakikat dia. Kawan-kawan kita
yang dulunya sama dengan kita, jamaah Masjid Timur, mantan imam kita, kan, dan sahabat-sahabat kita yang lain yang pi dulu daripada kita. Kita tengok depa pi depa tak bawa duit pun, depa tak bawa tanah pun, depa tak bawa rumah pun. Maka kita tengok dengan kepala mata kita sendiri, yang mereka bawa adalah amal soleh dia. Amal soleh yang mereka buat masa hidup. Jadi kita ni, kita duk mengaji, kita duk semayang, kita duk buat amal soleh ni, sebabnya apa? Satu, kita nak meraih rahmat Allah. Rahmat ini bukan saja dalam hidup. Kita jangan lupa tuan-tuan, perkara ni selalu kita lupa. Kita mau rahmat masa hidup saja. Kita kena minta rahmat ni masa kita hidup. Kita kena minta rahmat ni masa kita nak sakaratul maut. Kita kena minta rahmat ini lepas kita hidup, yakni masa kita masuk dalam liang. Kita kena minta rahmat ini sampai besok di padang mahsyar. Jangan lupa. Sebab apabila kita lupa perkara ni, kita duk ingat bahawa putaran kehidupan kita ni sampai dunia saja. Tak, dia tak berhenti kat sini. Dia berhenti bila kita duduk salah satu daripada dua tempat. Apa dia? Sama ada syurga, baru berhenti dah. Yang kedua, sama ada neraka, baru berhenti dah. Jadi orang yang boleh duduk dalam syurga Allah adalah orang yang sentiasa mendapat rahmat dia. Dalam dunia ni, orang yang dapat rahmat Allah, siapa dia? Saya kena ingat, tuan-tuan kena ingat. Satu, orang yang Allah bagi kemudahan buat amal baik. Itu satu. Dua, Allah bagi kekuatan untuk tinggalkan benda maksiat. Kalau kita mampu buat baik saja, kita tak mampu nak tinggal maksiat, pun kita tak selamat. Sebab apa? Sebab maksiat ini dia makan kebaikan. Yang ni saya selalu cerita di kuliah-kuliah. Saya tak tinggal benda ni. Macam kita mengumpat, dia makan amal soleh. Kita buatlah amal soleh banyak mana. Hasad dengki, dia makan amal soleh ni. Kita semayanglah banyak mana. Tapi kita ada dengki, kita ada hasad. Dia makan habis. Dia makan satu dia makan. Jadi jangan takat kita buat amal soleh saja. Kita kena minta dengan Allah. Allah bagi kita kekuatan untuk tinggal benda jahat. Dalam beberapa minggu ni saya selalu pesan di masjid-masjid, kita boleh berselisih pendapat, tapi kita jangan masam muka. Jangan masam muka. Sebab masam muka ni putuskan hubungan, duduk asin-asin, kita tak mau kawan dia, dia tak mau kawan kita. Yang ni dosa. Yang ni dosa. Kita boleh bersalah-salahan pendapat, tapi kita adalah keluarga dalam Islam. Kita adalah adik-beradik dalam Islam. Satu tok, satu nyak. Islam didik kita, fitrahnya. Itu yang saya katakan, tuan-tuan, nak jadi baik ini susah. Nak jadi baik, dia susah. Sebab dia berpunca daripada hati kita. Baik itu Nabi pesan dekat kita, kalau hati ni baik,
seluruh jasad ni dia jadi baik. Kalau hati ni dia jahat, seluruh jasad ni dia jahat. Kita tahu dah benda tu. Kita mengaji dah banyak, ustaz pun duk kata dah banyak kali, tapi kita kena tanya, kenapa aku tak boleh jadi macam tu? Kenapa aku tak boleh jadi orang baik? Ini kita kena tanya. Sebab itu tuan-tuan, saya tak tekan sangat. Sebab ada guru kita yang lain tekan untuk buat amal saleh. Yang saya suka tekankan, tinggal benda jahat dulu. Tinggal benda jahat dulu. Sebab apa? Sebab sampailah kita tak mampu tinggal benda jahat. Tak mampu lagi. Sebab jahat ni dia macam racun. Dia makan habis. Kita kalau buat bendang, bolehlah baja banyak mana, tapi ada belalang. Dia makan habis lah tuan-tuan. Jadi masa musim nak tuai padi ni, dia jadi hampeh. Mai tikus. Mai tikus. Padi dengan lalang, rumput banyak pada padi. Dia habis. Kita tuai besok, kita tak dapat buah. Dia jadi hampeh sebab dia tinggal kulit padi saja. Beras semua habis. Dia makan habis. Dia padi jadi rosak. Orang tengok tuan-tuan, orang tengok bendang kita luas. Weh, luasnya dia kata. Bendang kawan ni berapa puluh relung ni. Tuan bendang saja tahu. Dia kata harap luas sajalah. Tahun ni tak boleh apa, dia kata. Sebab padi rosak. Jadi hak usaha kita. Ni orang kata kita tanam padi makan modal. Tanam padi puluh-puluh relung makan modal. Modal padi, modal baja, modal apa bajak tanah, modal makan modal kata. Jadi bila makan modal tiap-tiap musim, kita jadi muflis. Lama-lama kita tak buat bendang lah, tak ada modal. Ini kita tak mau. Kita tak mau yang ni. Kita mau amal salih kita ini tidak dimakan oleh kejahatan tu. Tu yang kata orang ni rugi. Bila mana dia rugi? Semua arah dia hala pi dunia. Semua arah dia pi tala pi dunia. Semua amalan dia pitala pi dunia, maka rugi. Tapi ahli dunia dia tak kata rugi, sebab dia kata kami boleh dunia. Ahli dunia. Tapi ahlul akhirah dia rasa rugi. Sebab apa? Sebab besok dia balik, dia tak dapat apa? Ini ahlul akhirah. Ini orang yang mata hati dia bersih. Dia boleh apa pun dia nampak dinun. Boleh isteri dia nampak sana. Boleh rumah dia nampak sana. Boleh duit dia nampak sana. Boleh kawan dia nampak sana. Itu yang saya katakan awal tadi. Saya berkawan dengan tuan-tuan, tuan-tuan berkawan dengan saya. Tapi kalau setakat dalam dunia, habis. Tapi kalau kita berkawan sampai akhirat, sampai sana kita boleh untung. Untung apa? Tuan-tuan boleh tolong saya boleh tolong tuan-tuan. Tapi kalau ikut tengok dari saya, rasa macam saya tak boleh tolong tuan-tuan sebab saya orang jahat.
Tuan-tuan boleh tolong saya. Tu nak pusing balik. Ya. Baik. Yang dipastikan baginya ancaman yang disebutkan di dalam ayat dalam Quran. Dunia ni ancaman. Sebab itu siapa yang duk ligan, duk buat semua arah kerana dunia, dia rugi. Sebab Allah pesan kat kita macam tu. Wahai orang beriman, jangan kamu dicelakakan oleh harta kamu, anak pinak kamu daripada ingat Allah. Siapa yang buat demikian, dia dalam golongan orang yang rugi itu. Ya. Baik. Saya selalu habaqkan tuan-tuan, perjalanan dunia ni, ya, kita cerita, kita tak cerita, tetap berlaku. Perjalanan dunia ni. Kita juga. Kita suka, kita tak suka, umur kita jalan. Kita ni tuan-tuan, kita bukan panjang umur, nak abad mai. Kita ni kui pendek umur. Jangan kata alhamdulillah panjang umur. Dah. Kui pendek tuan-tuan. Pasal apa? Kita tak tahu rahsia Allah, titik noktah umur kita ni bila. Kalau saya katakanlah 63 tahun, lah 54, baki ada 9 tahun lagi. Kui pendek pendek umur lah tuan-tuan. Umur kita tak panjang lah. Jadi semakin pendek. Jadi belen yang dok ada ni, kita janganlah dok buang masa dah. Kita dok fikir benda yang sama, yang merugikan kehidupan kita. Kita dok clay lagi pasal duit, pasal tanah, pasal rumah, rugilah. Sebab lama dah dok clay tu. Duk bergaduh tu, duk bincang pasal dunia lama dah. Baki yang duk ada ni, kita gunakan untuk akhirat. Sebab besok bila kita tinggalkan mereka, mereka juga akan tinggalkan kita. Macam mana tu? Bila kita tinggalkan anak-anak kita, anak-anak kita juga akan tinggalkan kita. Dia tak peduli kat kita. Bila kita tinggalkan kawan-kawan kita, kawan-kawan kita pun dia akan tinggalkan kita. Dia buat tak peduli kat kita. Kan? Ya, kita tak ingat lah. Kawan kita, ni betul tuan-tuan. Kawan-kawan kita yang pi dulu. Siapa duk ingat kat dia? Mana dah? Walaupun kawan baik kita, kita tak ingat. Kalau kita ingat, tiap-tiap hari kita bagi petihar kat dia. Kita tak ingat tuan-tuan, ini fitrah dia. Bila kita duk liang saja, kita akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan tinggalkan dia, kawan-kawan kita tinggalkan kita. Ni fitrah dia. Jadi tak mau masa tu mai, kita dalam kesengsaraan, kita dalam kerugian yang besar. Dia adalah orang yang menginginkan dunia dengan keinginan yang melupakan sisi akhiratnya. Ni orang rugi. Dia inginkan dunia sehingga ia melupakan akhirat dia. Ni orang dia rugi. Siapa dia? Huwallazi yuridud dunya iradatan yansa fi jambihal akhirah. Dia pilihkan dunia sampai dia lupa tentang akhirat. Baik itu permulaan akhirat ni mana tuan-tuan? Permulaan akhirat ini mati. Inilah akhir dunia, mula akhirat. Masalahnya kita tak tahu bila mati. Ni masalah kita. Kita duk tak ada apa.
Kan? Tak ada apa, kita tak boleh jadi orang baik lagi. Ya, kita tak boleh jadi orang baik. Dia akhirat ni tuan-tuan, kalau kita ni ada jahat saja, tak banyak tapi sikit, tetap kena balas. Jika kejahatan itu masih tak diampunkan oleh Allah. Saya selalu pesan kat diri saya dengan tuan-tuan, jahat kita, salah kita dengan Allah Ta'ala mudah selesai. Tapi kalau kejahatan kita dengan manusia ni, usaha pilah tuan-tuan, pi minta maaf. Jangan malu, jangan takut. Sebab kalau tak selesai sana, tak selesai sini, besok sana kita akan masuk neraka. Hebat kot manalah kita. Dunia ni tuan-tuan, Allah nyatakan kasihnya, sayang Allah kat kita, Allah bagi tahu. Tuan-tuan tengok dunia sekarang ni, caca marba. Saya tuan-tuan bulan lepas saya bawa balik umrah. Saya balik 24 hari bulan. Cikgu kita pun bawa balik, saya jumpa. Bawa balik umrah. Kalau saya mohong, tanya cikgu. Kalau cikgu kata, "Ustaz mohong lah." Lah tuan-tuan, di Madinah, di Jeddah, saya cerita airport dulu. Tuan-tuan boleh tengok dah perempuan tak tutup aurat. Perempuan tak tutup aurat. Pakai tudung macam orang kampung kita dulu, tahun 70, tahun 60 dulu. Hak yang lilit macam tu lah. Jambul nampak. Tuan-tuan boleh nampak orang perempuan pakai selok. Bukan kat Jeddah, bukan kat airport. Kat kawasan Masjid Nabi tu, tuan-tuan boleh nampak orang perempuan pakai selok lah. Ada sampai free hair tuan-tuan di kawasan Masjid Nabi. Hak yang menega-menega tu tuan-tuan, orang perempuan. Dia apa boleh buka tudung, tak ada siapa tegak. Saya bukan nak cerita pasal mereka. Saya nak cerita zaman yang Nabi sebut tu sampai dah. Ketika zaman yang Nabi sebut tu sampai, kita ni masih hidup. Saya hidup, tuan-tuan hidup. Ketika saya hidup, tuan-tuan hidup, kita ni tak boleh jadi orang baik lagi. Dunia ni duduk di hujung dah. Kita kan baru dengar ni, Turki duduk gempa bumi, Syria gempa bumi. Ada hadis tak tuan-tuan? Tu hadis akhir zaman. Bila kerap berlaku gempa bumi, tanda akhir zaman. Bukan isu gempa bumi tuan-tuan. Isunya, masa hadis ini zahir, kita ni Allah hidupkan, saya Allah masih hidupkan, tuan-tuan Allah masih hidupkan. Ni bukan masalah hidup. Masalahnya, kita hidup tapi berkelahi tak tinggal lagi. Kita hidup zaman akhir ini, kata kat orang tak tinggal lagi. Kita hidup pada zaman akhir ini, masa muka sama kawan-kawan tak tinggal lagi. Kita hidup pada zaman akhir ini, hasad dengki, bergaduh adik-beradik, berebut reta tak tinggal lagi. Kalau kita ni masih jahat lagi, macam mana kita nak masuk syurga? Yang ni yang saya nak bawa. Saya bukan nak bawa gempa bumi, saya bukan nak bawa orang perempuan tak pakai tudung. Saya bukan nak bawa dunia di hujung. Saya nak bawa kita tak berubah lagi. Mailah apa pun peringatan daripada Allah, kita ni duk degil lagi. Sepatutnya bila dah mai peringatan ini, kita mula berubah.
Kalau dulu kita pemarah, kita jadi penyabar. Sebab kita dah sampai akhir zaman. Kalau dulu kita duk kedekut piang, kita jadi pemurah lah. Aku pun dah tak lama lah, yang ni lah saham aku, masuklah tabung masjid, bayarlah pi masjid Timah ni, bulan ni aku nak bayar lah kod-kod, besok kalau aku mati bulan depan, bulan ni aku bayar bil api masjid Timah ni, aku buat aku terang, sebab aku terangkan rumah Allah Ta'ala. Mana tahu kita jangan kata masjid ada duit, kita kena berlumba untuk buat baik. Kita kena berlumba nak buat baik. Jangan kita tuan-tuan, guru saya dihabaq kat saya, kita kalau nak buat baik, nak bersedekah, nak bagi hadiah, jangan tunggu orang miskin. Jangan tunggu orang miskin. Tak jumpa orang miskin, kita tak boleh sedekah. Tak jumpa orang miskin, kita tak boleh bagi hadiah. Kita bagi dia hadiah, kita bagi dia sedekah, bukan sabit dia ada duit. Allahu Akbar. Kita bagi dia sedekah, kita bagi dia hadiah sebab kita nak buat baik. Bukan sebab dia susah. Kalau tunggu dia susah, bila kita nak buat baik? Sebab nanti akan sampai satu zaman semua orang senang. Kalau jumpa orang susah, bagi kat orang susah. Dah tak jumpa orang susah, saya tak boleh lah nak buat baik. Kita bagi tu bukan sebab dia ada duit. Macam kita pergi makan, kita belanja kawan-kawan kita bukan sebab kawan-kawan kita tak ada duit. Kita belanja kawan-kawan kita sebab kita nak buat baik. Aku nak buat baik. Lalu orang tanya, pasal apa orang buat baik? Mudah-mudahan besok aku mati baik, sebab masa hidup aku rajin buat baik. Itu saja. Itu saja tuan-tuan. Sebab aku nak buat baik. Bukan sebab dia tak ada duit. Bukan sebab itu dan ini. Sebab apa? Kalau aku buat baik, aku dapat rahmat Allah. Kita nak rahmat tuan-tuan. Kita semayang ni boleh, kita nak masuk syurga lah semayang. Takat semayang kita tak boleh ya tuan-tuan. Takat semayang kita ni tak boleh. Kita tengok 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat mereka macam mana? Sedekah mereka macam mana? Tak boleh lawan tuan-tuan. Tak boleh lawan. Jadi kita ni, kita buat ni tara kita ni, mudah-mudahan kita dapat rahmat dengan ibadat yang kita buat. Yang tu je. Aku tak larat mana nak buat, nak semayang, tapi mudah-mudahan semayang aku ni dapat rahmat. Cara mana boleh dapat rahmat? Jangan kita buat perkara yang menghilangkan rahmat. Apa dia perkara yang menghilangkan rahmat? Maksiat, kejahatan. Mudah saja tuan-tuan, mudah. Dengan Allah Ta'ala ni mudah. Ya. Baik. Tengok masa, saat ya? 48. Ni pun tanda akhir zaman lah tuan-tuan. Kan? Saat saja. Setahun kita rasa macam sebulan.
Tengok tahun setelah 2023. Ni Rejab lah tuan-tuan. Rejab bulan depan Allah. Bulan depan Syaban nak jumpa Ramadan lah. Nak raya lagi. Baju raya tahun lepas tak kusam lagi. Tak buruk. Side tak itu lagi. Baju raya tahun lepas side dia tak tumpul lagi. Nak main raya pula. Ish. Cepatnya masa. Tu yang saya kata. Masa ni dia main laju. Kita tak buat apa untuk akhirat. Nah, akhirat kita ni tak ada apa-apa. Yang ni yang ulama kata rugi ni. Yang ni Allah sebut kat kita dah. Rugi. Alhaakumut takasur wal asri. Rugi. Sebab kita tak boleh jadi baik. Betul saya selalu dalam kuliah saya. Jadilah kawan yang baik, suami yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, sahabat yang baik. Jadi ayah yang baik, ibu yang baik. Jarang saya tekan kat tuan-tuan, jadilah halim. Sebab kita ada ilmu lah tuan-tuan. Ilmu kita banyak. Tapi kita tak boleh jadi baik dengan ilmu yang ada pada kita. Yang ni takut kita menyesal. Ya. Baik. Sikit lagi. 8.50 lah. Sat ya. Ia tidak beriman dengannya akhirat atau beriman tetapi ia tidak beramal untuk dia. Ada orang dia tak percaya dengan akhirat. Ada orang dia percaya tapi dia tak buat apa. Dia percaya gempa bumi ni tanda akhir zaman. Kerap berlaku gerhana akhir zaman. Tapi tak buat apa. Mailah tanda akhir zaman. Dia kata apa? Dajjal tak keluar lagi. Dajjal sungguh. Yang tu melawak tentang melawak Dia nak tunggu Dajjal keluar. Jenuh macam tu tuan-tuan. Tunggu Dajjal keluar baru sembahyang sunat. Tunggu Dajjal keluar dulu baru nak pakai tudung. Tunggu Dajjal keluar dulu baru nak letak. Tak maulah macam tu. Tak maulah. Kita jangan tunggu matahari terbit sebelah barat. Matahari terbit sebelah barat, tak terbit lagi kata. Tak apalah. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita jangan duduk ketegak lah. Yang kita duduk ketegak ni tuan-tuan dengan Allah. Allah ni rahmat dia kat kita, dia bagi benda ni. Dia bagi beransur satu. Tapi kita ni degil. Kita tak ada buat apa. Kita tak boleh buat apa. Kita tak mau berubah. Yang ni besok kita ni tak boleh cakap apa. Ni yang kita kata inna muqinun. Ya Allah, kami yakin dah. Kalau ayat sedekah tu boleh tak engkau akhirkan tangguh kematian? Laula akhartani tu kan. Allah tanya, untuk apa nak tangguh mati lagi? Aku nak sedekah. Dia orang hidup 70 tahun nak buat apa? Aku bagi modal 70 tahun buat apa? Allah bagi modal 50 tahun buat apa? Allah bagi kita modal sampai 80 tahun. Tuan-tuan, 80 tahun ni lama tau. Orang yang kalau 50 tahun modal kat dia ni, masa yang dia bagi ni, Allah bagi ni, suruh kita berubah jadi orang baik. Kita tak boleh baik dalam masa umur 50 tahun. Kita ni orang gagal, tuan-tuan. Gagal kita. Macam inilah tuan-tuan. Kita bagi orang hutang. Bagi orang hutang. Tempoh bayar hutang setahun. Sampai setahun kita bertanya, boleh bayar tak hutang ni?
Minta tangguh boleh tak? Pak aku bagi 5 tahun ni. Sampai 5 tahun tak boleh bayar tak? Lama-lama kita kata apa? Anak lama mana lah? Nak minta tangguh lama mana tak? Hambak betul. Hambak betul. Boleh bayar hutang, tak boleh bayar hutang ni. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita betul tak? Macam itulah lebih kurang ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Kita minta tangguh. Laula akhartani. Kalau boleh tak tangguh lagi? Allah tanya nak buat apa? Aku nak sedekah, kata dah. Kau bagi lama kan? Umur 80 tahun. Ni tengah duk sakaratul maut baru nak sedekah. Tak berapa masa saja. Ni 80 tahun kita buat apa? Baru nak semayang, baru nak tasbih, baru nak selawat, baru nak sedekah, baru nak semayang sunat, baru nak minta maaf, baru nak maafkan orang, baru nak berbaik dengan orang. 80 tahun lama. Cukuplah tuan-tuan. Saya nasihatkan diri saya, cukuplah. Kita berubahlah sama-sama nah. Saya berubah, tuan-tuan pun sama-sama kita berubah jadi orang baik. Seronok tuan-tuan jadi orang baik ni. Orang baik ni kita, macam kita dapat adik-beradik tak pernah kelahi ya. Oi, seronok tuan-tuan. Kan? Kita susah, adik-beradik ni tolong. Betul tak? Semua satu hati dalam keluarga. Kita ni dalam keluarga Islam yang disatukan dengan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang pertama, saya nak habis dah, nak habiskan perenggan ni. Di bulan depan kita boleh bawa. Yang menginginkan dunia, yang tidak beriman kepada akhirat adalah kafir, lagi kekal dalam neraka. Ni langsung tak beriman, orang kafir dia nak dunia semua. Dan yang kedua, beriman tapi tak beramal untuknya adalah fasik, yang teracuni dengan segala kerugian. 2 golongan. Satu orang kafir, dia nak dunia, dia tak mau akhirat, dia tak percaya dengan akhirat. Kedua, dia percaya dengan akhirat tapi dia tak buat apa. Orang ni fasik. Fasik tak apa ustaz, daripada kafir kata. Jangan, fasik ni duduk dalam neraka. Neraka ni bukan sedap. Neraka ni tak sedap tu. Ustaz, neraka tu macam mana? Tak ada macam mana Masuk baru tahu. Kalau nak masuk neraka, jangan berhenti berkelahi. Kalau nak masuk neraka, jangan berhenti mengumpat. Kalau nak masuk neraka, jangan berhenti masa muka sama-sama kita. Kalau nak masuk neraka, jangan berhenti kita hasad dengki sama-sama kita. Jangan berhenti. InsyaAllah masuk neraka. Kalau nak masuklah. Sebab apa? Sebab masuk neraka ni senang. Pasal apa senang ustaz? Nak berkelahi senang, nak baik susah. Betul tak tuan-tuan? Ada saya sembang dengan satu hamba Allah. Habis ni saya berhenti, saya nak ulang yang ta'awuz tadi. Saya kata, benda paling besar sekali dalam hidup ni tuan-tuan, bukan harta tau. Bukan harta, bukan pangkat, bukan nama, tapi kasih sayang. Kasih sayang. Pasal apa? Kita dengan manusia ni, benda ni kalau saya dapat pertahankan, tuan-tuan dapat pertahankan, tanda kita ke akhirat masuk je. Kasih sayang antara manusia ni tuan-tuan, satu hari kita pecahkan kasih ni, kita
buang kasih ni dengan kawan-kawan kita. Ya. Dan satu hari hak yang kawan kita yang pecahkan kasih ni senang kita berkelahi lah. Satu hari kita maafkan dia, maka kita takkan dapat rasa kasih hak pertama, rasa kasih hak mula-mula ni. Dia mesti kurang lah. Kasih tapi kurang. Hak ni dengan manusia. Sebab itu saya kata apa? Jaga benda ni. Benda ni paling berharga. Perkara yang paling berharga bukan duit. Duit ni, kita ada duit, hilang duit, boleh duit lain, kita rasa sama kan? Ya tak? Kita ada pangkat, kita hilang pangkat, tapi boleh pangkat yang sama, kita rasa sama. Kita ada kasih sayang, hilang kasih sayang, kita boleh balik, tak sama, rasa tak sama. Nah, jadi jaga kasih sayang. Tapi hamba dengan Allah, dia tetap sama. Yang ni hebatnya Allah Ta'ala. Nah, jadi jaga benda ni. Sebab perkara yang paling susah untuk kita laksanakan adalah hubungan kita dengan makhluk. Perkara yang paling mudah untuk kita laksanakan adalah hubungan kita dengan Allah. Nak zikir senang, nak selawat senang, nak berhenti mengumpat payah. Ya, kita istiqamah tentang duk wirid kata ke orang ni berapa tahun dah? Boleh tak istiqamah baca Quran aku tu? Kita istiqamah wirid kata ke orang ni berapa puluh tahun dah? Boleh tak kita istiqamah selawat lama macam tu? Daripada muda sampailah tak berhenti lagi kata kau mana istiqamah lah. Kalau kita belajar amalan yang istiqamah ni Allah sayang, betul tak? Tapi kalau istiqamah mengumpat ni Allah sayang, takkan Allah sayang. Istiqamah kata kau orang, takkan Allah sayang. Istiqamah benci orang lain, takkan Allah sayang. Allah takkan sekali-kali sayang pada perkara dan redha pada perkara kejahatan dan kemaksiatan. Hari ini, malam ni, saya seru diri saya dan semua jamaah, kawan-kawan saya, sahabat saya, kita mula berubah jadi manusia dan insan yang baik. Nah, mudah-mudahan dalam masa kita berubah jadi orang baik, kita dapat mati dalam keadaan yang baik. Cukup setakat ini saja. Sebelum saya tutup, saya ulang ta'awuz tadi. Mudah-mudahan Allah angkat kepayahan dunia, Allah angkat akan kepayahan hari kiamat besok atas kita, keluarga kita dan keturunan kita. Saya ulang 3 kali. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya, kita sama-sama baca, ajak anak kita baca, ajak isteri kita baca. Jangan kita beramai seorang, ajak cucu kita baca, menantu kita. Tahu? Nah, baik, setakat ni saya dengan tuan-tuan minta maaf banyak-banyak, jadi saya mohon ampun, mohon maaf pada semua dan khususnya kepada seluruh barisan pegawai tadbir Masjid Timah ni, minta maaf banyak-banyak jadi sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, seperti mana biasa saya minta tolong doakan saya, keluarga semualah, isteri, anak-anak dan cucu-cucu, supaya kami dapat jadi orang baik. Yang kedua,
Tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Saya minta tuan-tuan tolong doa sungguh. Tiga madrasah yang di Selangor 2, yang di Kuala Terengganu. Kenapa saya harap sangat doa tuan-tuan? Pertama, tuan-tuan pun maklum yang di Kuala Terengganu ni kami sedang dalam pembinaan masjid, nak buat asrama, buat beberapa bangunan lain. Tolong doakan, mudah-mudahan Allah permudahkan segala dana pembangunan tersebut. Kedua, tolong doakan saya dapat selesaikan akan pembayaran penukaran status tanah madrasah kita di Kuala Terengganu sejumlah RM109,000. Ya, tuan-tuan tolong doa bagi, sebab saya tukar status daripada pertanian kepada pendidikan. Ya, jadi saya kena bayar untuk penukaran status tu. Tuan-tuan tolong doa je, ya Allah mudahkan urusan saya untuk menjelaskan dana tersebut, pembayaran tersebut, sebab masanya dah lebih kurang dalam 5 bulan lagi. Sebab tempoh pembayaran itu biasanya dibagi kepada kita 6 bulan. Jadi sebulan dah berlalu. Saya sebab Masjid Timah ni, sebab saya mengajar dah lama, jadi saya tak mau berselindung dengan tuan-tuan. Saya berusaha juga untuk kumpul dana tu, dengan saya cuba menjual kereta saya sebiji, tapi belum laku lagi. Dan saya cuba untuk jual ada sebidang tanah lebih kurang sekar di Selangor yang bernilai lebih kurang 300,000 lebih, tapi tak laku lagi. Jadi kalau tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan urusan saya dalam menguruskan perkara ni dapat mudah. Sebab itu saya selalu kata, saya tak kempen tuan-tuan dengan duit tuan-tuan. Masih ada lagi perkara yang saya boleh buat lagi. Saya ada kereta 2-3 biji, sebiji saya boleh jual. Ada lagi untuk buat kuliah, ada lagi. Jadi ada tanah tu, ada yang diberikan kepada saya, kawasan tanah lot banglo yang perlu saya jual untuk dana madrasah. Jadi saya usaha jual, tapi saya tak tahu takdir Allah, dia susah sikit nak laku. Ada orang tengok. Jadi macam saya jual tanah tu tuan-tuan, kadang-kadang saya senyum seorang-seorang. Pasal apa? Ada orang main tengok tuan-tuan, jadi dah nak beli. Jadi dah nak beli, minggu depan kolong. Tanya, pembeli tu mana dia? Meninggal dah Ustaz. Saya kata, adalah jalan ni Allah bagi, tapi saya tak tahu. Tapi kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, Allah, apa semua ni nak? Jadi saya tak susah hati tuan-tuan, saya tak susah hati. Cuma saya minta doa tuan-tuan. Boleh nak? Mudah-mudahan apa yang saya buat besok tuan-tuan dapat saham. Dapat saham. Kita tolong orang, madrasah pun kita nak tolong orang, tuan-tuan dapat saham sama. Sebab tuan-tuan pernah doa kan madrasah ini. Baik. Setakat ni saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon jadikan kami orang baik, ya Allah. Ya Allah, kami mohon jadikanlah keluarga kami di kalangan orang baik, ya Allah. Baik pada akhlaknya, baik pada ibadahnya, dan baik pada pandangan Kau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami mohon dengan rendah diri kami, ya Allah, sebagai hamba, kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah, dalam semua perkara, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon pertolongan Engkau, ya Arhamar Rahimin, dalam segala urusan kami, ya Arhamar Rahimin. Urusan dunia kami, urusan akhirat kami, urusan kehidupan kami. Kami yakin, ya Allah,
Kau sentiasa membantu kami dan Kau tidak akan tinggalkan kami. Ya Allah, kami sebagai hamba, Ya Allah, kami mengadu hal kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Kami mengadu segala perkara kepada Engkau. Kami mohon pertolongan Engkau. Kami mohon rahmat Engkau. Setiap masalah kami, Ya Allah, kami adukan kepada Engkau, Ya Allah. Walaupun kami malu, Ya Arhamar Rahimin. Tapi kami tidak ada tempat lain untuk kami mengadu, Ya Allah. Kami tak ada tempat lain untuk kami merayu, Ya Arhamar Rahimin. Kami cuma ada Engkau, Ya Allah. Kami cuma ada Engkau, Ya Allah. Kami cuma ada Engkau, Ya Allah. Jika Engkau tidak dengarkan doa kami dan permintaan kami, pada siapa lagi kami ingin mengadu hal, Ya Allah? Pada siapa lagi yang akan menyelesaikan masalah kami, Ya Arhamar Rahimin? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami sedang panggil Engkau, Ya Allah. Kami sedang seru Engkau, Ya Allah. Kami sedang merayu-rayu ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Terimalah kami, Ya Allah. Terimalah kami, Ya Allah. Terimalah kami, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.